Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Ayub Ipan. Aku rasa dah hampir 7 bulan dah aku tak buat video. Dan pada kali ini, aku akan mula balik untuk buat video tentang kisah seram, kisah sejarah, misteri dan lain-lain lagi. Korang pernah dengar tak tentang satu kumpulan ni? Diorang berperang dengan komunis menggunakan ilmu batin. Ada juga orang kata ilmu yang diorang guna ni adalah ilmu berdamping dengan jin. Sebab semasa diorang berperang, diorang boleh gaib. Lepas tu ada parang boleh terbang dengan sendirinya untuk berperang dengan komunis. Dan macam-macam lagi lah. Kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut kisah di sebalik kumpulan ni dan sejarah tentang mereka, tonton video ni sampai habis. Tahukah anda, pada sekitar tahun 1945, terdapat satu gerakan perjuangan menentang komunis di negeri Johor, terutama di kawasan Batu Pahat. Mereka digelar Kumpulan Selempang Merah yang diketuai oleh Saleh Abdul Karim atau terkenal dengan panggilan Kiai Saleh. Di zaman penentangan beliau, komunis digambarkan melihat Panglima Saleh sebagai seorang yang perkasa dengan pedangnya, kelihatan melayang di udara setiap kali terbabit dalam pertempuran. Walaupun tidak banyak catatan mengenai perjuangan dan kehidupan beliau direkodkan dalam sejarah tanah air, namun nama Panglima Saleh tetap dikenang dan kisahnya dikongsi secara lisan oleh penduduk setempat. Kumpulan ini telah berjuang menentang kezaliman dan kekejaman komunis dengan hanya menggunakan parang panjang. Ada beberapa pendapat menyatakan bahawa ilmu yang diturunkan oleh Kiai Saleh ini merupakan ilmu pendamping dengan jin, kerana peluru yang ditembak oleh komunis kepada mereka tidak lut pada badan, dan ini merupakan ilmu kebal yang diamalkan oleh ahli Kumpulan Selempang Merah. Berdasarkan kajian sejarah, sebenarnya amalan yang diturunkan oleh Kiai Saleh kepada ahlinya merupakan amalan zikir harian dan tidak menyimpang daripada ajaran agama Islam. Amalan ini menjadi pendinding kepada mengamalnya apabila mereka yakin dengan bantuan dan kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah Kiai Saleh? Nama sebenar beliau Saleh bin Abdul Karim, dilahirkan pada tahun 1916 di Tanjung Olak, Bukit Pasir, Muar. Bapanya Abdul Karim bin Kasim, seorang India Muslim yang bekerja sebagai buruh kasar, manakala ibunya Hajah Lebar binti Mahmud pula berketurunan Banjar. Beliau banyak berjuang di daerah Batu Pahat sehingga dianggap sebagai wira oleh masyarakat Melayu Islam, lalu mendapat anugerah daripada Sultan Johor ketika itu. Beliau mula menjadi pemimpin kepada gerakan Selempang Merah apabila dilantik sebagai ketua gerakan Muhammadiyah. Beliau telah menggunakan peluang sebagai ketua ini untuk memanfaatkan segala ilmu kebatinan yang telah dipelajari bagi mempertahankan kedaulatan agama dan bangsa. Perjuangan Kiai Saleh bermula sewaktu beliau sedang solat dan mendengar suara yang menyatakan, "Kalau kamu tentang pencabulan ini, Tuhan akan bersama kamu. Gunakanlah sebarang senjata yang ada pada kamu. Kalau kamu tidak menentangnya, harus kamu habis ditindas. Bangunlah menentang di atas daya kamu dan gunalah ayat-ayat Al-Quran yang tertentu sebagaimana digunakan zaman Rasulullah melawan kafir dahulu dan ayat-ayat yang digunakan dalam perang Sabil zaman Khalifah Islam dahulu." Dalam keluarga yang serba kekurangan, beliau hanya mendapat pendidikan sehingga sekolah rendah sahaja di Sekolah Melayu Jorak, Muar. Walaupun begitu, pada siang harinya beliau belajar di sekolah dan malam harinya beliau belajar ilmu persilatan di kampungnya. Pada umurnya menjangkau 13 tahun, ayahnya telah menghantar beliau berguru dengan beberapa guru agama yang terkenal, antaranya Haji Husin, Haji Alias, Haji Adam dan Haji Ahmad. Sewaktu belajar di Masjid Kampung Arab Pontian, beliau telah bertemu dengan Kiai Haji Abdul Fadil bin Abu Bakar Banten. Beliau telah mempelajari wirid khaujakan daripada Kiai ini, iaitu wirid yang mengandungi ayat Al-Quran, zikir dan selawat, Asma'ul Husna dan doa-doa pilihan lain. Kiai Saleh juga mempelajari ilmu bertempur dengan seorang guru alim, iaitu Tuan Guru Haji Husin. Antara ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu gagah, pengasih, ilmu bertempur dan juga ilmu mengaibkan diri. Ilmu tersebut dipanggil ilmu siah palis atau ilmu kebatinan menolak bahaya. Amalan-amalan ahli Kumpulan Selempang Merah.
Beberapa ajaran telah ditetapkan oleh Panglima Saleh kepada para pengikutnya, terbahagi kepada dua, fizikal dan kerohanian. Kebanyakan daripada mereka adalah golongan petani dan pencari hasil hutan yang sudah biasa bermain parang atau senjata tajam, dan kebanyakan mereka ada pengetahuan tentang ilmu persilatan. Di sini ingin diceritakan beberapa amalan kerohanian yang diturunkan oleh Panglima Saleh kepada pengikut Selempang Merah. Antaranya adalah sentiasa berwudu, membaca 40 kali surah Yasin selepas Isyak, ayat 4 yang dibaca setiap kali selepas solat fardu, zikir-zikir dan ratib tertentu. Selain pada ayat 4, terdapat juga bacaan-bacaan lain yang mempunyai khasiat seperti ayat penggerun pada pandangan musuh, ayat penolak segala sihir, doa penawar racun, doa di hutan, darat dan lautan, petua menguatkan badan dan menundukkan musuh, doa menjaga diri, rumah dan harta, dan doa kekuatan semasa kecemasan. Selempang merah. Memakai selempang merah yang didoakan. Selempang ini merupakan kain merah selebar 4 inci dan panjangnya cukup untuk diselempangkan daripada atas bahu kanan hingga ke bawah ketiak kiri. Kain ini juga ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada juga pantang larang bagi pengikut Panglima Saleh tentang pemakaian selempang merah. Antara pantang larangnya adalah mestilah dipakai setiap hari kecuali wuduk dan ketandas. Mestilah mengasap selempang dengan kemenyan sambil membaca takbir setiap petang Jumaat. Tidak boleh berjudi, minum arak, berzina dan membuat sebarang maksiat, dan banyak lagi pantang larangnya. Kehebatan kumpulan Selempang Merah. Antara kisah paling terkenal dengan ahli kumpulan Selempang Merah adalah kisah parang terbang pada tahun 1940-an, iaitu zaman kekejaman komunis. Parang mereka terbang dengan sendiri mencari musuh-musuh, terutama askar komunis, lalu mencantas dan melibas mereka. Ada juga yang mengatakan sebenarnya parang itu dipegang oleh ahli kumpulan Selempang Merah yang menggunakan ilmu gaib semasa berperang. Jadi, ia nampak seakan-akan parang itu terbang dengan sendirinya. Ada juga yang mengatakan bahawa tragedi parang terbang pada 13 Mei 1969 turut berkait rapat dengan kumpulan ini. Seperti ada sesuatu yang mengakibatkan parang itu kembali hidup dan mengganas seperti pada tahun 1940-an. Ahli kumpulan sejarah Malaysia Negeri Johor, Dr. Mat Akbar Abdullah berkata, kajiannya mendapati satu persamaan daripada pelbagai sumber yang ditemui menunjukkan perjuangan bangsa itu dikenang mengenai kehebatan ilmu kebatinannya. Katanya, kehebatan Panglima Saleh dan pengikutnya menjadi buah mulut kerana komunis takut melihat kelibat tentera Selempang Merah, terutama parang digunakan mereka dikatakan mampu terbang mencari mangsa untuk dicantas ketika pertempuran. Katanya lagi, itu yang membuatkan kisah Panglima Saleh sinonim dan parang terbang sehingga kini. Lebih menarik, mereka mampu menewaskan komunis dengan hanya berbekalkan senjata tradisional seperti parang dan tombak, walaupun pengganas ketika itu bersenjata api. Mat Akbar berkata, komunis yang gentar melihat tentera Selempang Merah mendakwa pengikut Panglima Saleh itu berubah menjadi besar dan tinggi seperti gergasi dalam jumlah ribuan. Padahal, pengikut pejuang itu tidak lebih daripada 100 orang sahaja. Sementara itu, waris tentera Selempang Merah, Muhammad Razi Jamhari, melahirkan rasa bangga apabila mengetahui ayahnya Allahyarham Jamhari Muhammad Said, yang juga bekas imam Masjid Tongkang Pecah, adalah di antara pengikut Panglima Saleh. Katanya, arwah ayah juga ada menyimpan sebilah pedang yang mempunyai ukiran ayat Al-Quran. Apabila terjumpa pedang itu dan membuka bungkusannya, saya pernah dimarahi ayah yang berkata senjata terbabit bukan permainan biasa. Bagaimanapun, pedang terbabit gaib daripada rumah kami apabila ayah meninggal dunia pada tahun 2002 ketika berusia 79 tahun. Namun, Muhammad Razi dan ibunya, Halimah Nang, masih menyimpan bungkusan peninggalan arwah ayahnya yang mengandungi selempang merah. Juga amalan bacaan yang dicatatkan pada helaian kertas dan buku kecil. Itulah dia sedikit sebanyak tentang kisah perjuangan kumpulan Selempang Merah.
Kalau ada di antara korang yang menonton ni, atuk ataupun moyang korang merupakan ahli kumpulan pada zaman tu, bolehlah korang kongsikan kisah-kisah yang pernah atuk korang ceritakan tentang perjuangan mereka. Kepada yang baru saja terjumpa channel ni, saya dengan rendah hati memohon anda untuk subscribe dan tekan butang loceng supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Jika ada salah silap semasa saya menyampaikan video tadi, saya mohon maaf. Okey? Baiklah, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.